Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Kita masih berada pada suratu Al-Mulk. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun membahaskan sehinggalah ayat yang ke-11. So pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 12 suratu Al-Mulk sampailah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala, ya. Baik. Ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar, ya. Baik. Ayat Allah Subhanahu wa taala ni menjelaskan tentang golongan orang-orang yang beriman yang mempunyai rasa takut kepada Allah Ta'ala sehinggakan mereka mendapat ampunan dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat-ayat sebelum ini, Allah Ta'ala menjelaskan tentang ahli neraka, azab yang menimpa mereka dan apa punca yang menyebabkan mereka masuk ke dalam api neraka, ya. Salah satu kebiasaan Al-Quran seperti mana biasa berulang-ulang saya sampaikan ialah apabila Al-Quran menyebutkan tentang ahli neraka, maka selepasnya Al-Quran akan sebut tentang ahli syurga. Kalau sebelumnya Allah Ta'ala menyebut tentang orang-orang kafir yang derhaka kepada Allah Ta'ala, maka selepasnya Allah Ta'ala pasti akan menyebut tentang orang-orang yang beriman, yang taat serta takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu kebiasaan Al-Quran dalam menyampaikan petunjuk-petunjuknya kepada kita. Ada hikmah mengapa Al-Quran menyampaikan dengan cara yang sebegini kepada kita. Antara hikmahnya ialah supaya kita nampak dengan jelas perbandingan antara golongan orang-orang yang mendapatkan azab dan golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang telah dikurniakan Allah Ta'ala akal memilih mana yang sepatutnya kita pilih. Orang-orang yang berakal dan menggunakan akal mereka dengan betul, sudah sepatutnya mereka memilih jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang mendapatkan azab seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, hikmahnya juga supaya semakin terang bagi kita perbezaan baina ahlil haqqi wal batil. Supaya lebih jelas dan terang bagi kita perbezaan antara ahlul haq dan ahlul batil. Maka Allah Ta'ala sandingkan, menyebutkan tentang mereka. Sini Allah Ta'ala sebut tentang ahli neraka, maka sini Allah Ta'ala sebut tentang ahli syurga. Sini orang kafir, sini orang beriman. Begitulah seterusnya. Baik, mari kita renungkan ayat Allah Ta'ala. Innal ladina yakhshawna rabbahum. Kata Allah Ta'ala pada ayat 12 ni, sesungguhnya orang-orang yang takut akan Tuhan mereka bil ghaib, dengan cara ghaib. Baik, pertama-tama kita bahaskan dahulu
maksud takut kepada Rabb mereka. Ya. Dekat sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan yakhshawna yang diartikan dengan takut. Ya, sama akar kata dia dengan khasyah. Para ulama kita mengatakan khasyah ni atau rasa takut yang disebut bahasa dia dengan khasyah ataupun yakhshawna pada ayat ni, ini adalah rasa takut yang muncul disebabkan pengetahuan. Maksudnya gini, mereka ini bukan tiba-tiba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka takut kepada Allah selepas mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia mesti kenal Allah Ta'ala dahulu. Oleh kerana itulah ulama kita mengatakan bahawa rasa takut yang disebutkan pada ayat 12 ni, ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala allati tadullu ala quwwatil iman, yang menunjukkan betapa kuatnya keimanan daripada hati dia, wa ala taharatil qalbi wa safa'in nafsi, dan kesucian hati dan jiwanya. Ya. Jadi rasa takut kepada Allah Ta'ala ni yang disebut dengan yakhshawna rabbahum dekat sini, ini adalah rasa takut yang muncul daripada hati mereka selepas mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin seseorang dapat merasai khasyatullah, rasa takut kepada Allah Ta'ala, melainkan ia ada ilmu pengetahuan tentang Allah Ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut benar-benar kepada Allah itu hanya kalangan para ulama. Ulama itu jamak daripada alim, orang berilmu. Artinya orang yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala itu hanyalah mereka yang ada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. So daripada mana mereka mendapati ilmu itu? Ya, dengan mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala, dengan mengkaji asma Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah seperti Asmaul Husna, ya, dan lain-lain sebagainya. So innal ladina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut akan Tuhan mereka, ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, padahal dia tak nampak Allah. Dia tak nampak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tak melihatnya. Tetapi dia takut kepada Allah. Dia takut derhaka kepada Allah padahal dia tak nampak Allah. Dia takut akan neraka Allah padahal dia tak nampak neraka Allah. Dia takut seksa kubur padahal dia tak nampak seksa kubur tu. Ya. Atau bahkan dia takut daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala padahal dia tidak sedang dilihat manusia. Ya, mungkin dia sedang berada di rumah dia, ya, atau mungkin berada di dalam bilik dia, tak ada sesiapa yang nampak dia, tetapi dia takut kepada Allah. Ya. Mengapa dia takut? Kerana dia kenal Allah Ta'ala. Dan Allah yang dia kenal itu Maha menyaksikan segala sesuatu. Alimul ghaibi wasyahadah, Maha mengetahui
segala yang gaib maupun yang dilakukan secara terang di hadapan orang ramai. Alimun bidzatis sudur, bahkan mengetahui semua isi hati, sehinggakan dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Rasa takut kepada Allah Ta'ala ni, ini satu hal yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat untuk menolong kita melakukan ketaatan kepada Allah, pada masa yang sama yang sangat menolong kita untuk dapat meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Maka ada ulama salaf mengatakan begini, masta'ana abdun ala dinihi bimithlil khasyati minallah. Ya, tidak ada yang dapat menolong seorang hamba untuk agamanya yang seumpama rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi yang paling kuat menolong kita untuk menjalankan agama ini, iaitulah melaksanakan perintah-perintah Allah serta meninggalkan tegahan-tegahan Allah. Tidak ada yang paling kuat dapat menolong kita untuk menjalankan dua hal ini, melakukan perintah, meninggalkan tegahan Allah, selain daripada rasa takut kepada Allah, khasyatullah tadi. Ini sangat kuat membantu kita, ya. Dan ini menunjukkan bahawa orang-orang yang berada pada tahap ini, ia bukan sekadar beriman, tetapi keimanannya kuat dan hatinya adalah bersih, ya. Kerana ada juga orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi rasa khasyatullah ni belum hadir dalam hati dia. Rasa takut kepada Allah Ta'ala ni belum hadir pada hati dia. Maka kita mesti berusaha untuk sentiasa menghadirkan rasa khasyatullah ni. Macam mana tadi untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala ni? Kenali Allah Ta'ala, baca ayat-ayatnya, fahami ayat-ayatnya, kenali sifat-sifatnya daripada nama-nama Allah Ta'ala, ya, belajar akidah tentang pengenalan kita akan Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita dah kenal betul-betul dengan Allah Ta'ala, barulah insya-Allah buah daripada itu akan hadir khasyatullah, rasa takut kepada Allah dalam hati kita, yang dapat membantu kita sehinggakan kuat melaksanakan perintah-perintah Allah, dan yang dapat membantu kita supaya kuat meninggalkan tegahan-tegahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka selain kita belajar mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu dan melalui ayat-ayat Allah Ta'ala, kita juga perlu berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ini doa yang baik untuk kita baca. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku pohon kepadamu rasa takut untukmu fil ghaibi wasyahadah, sama ada aku sedang bersendiri maupun sedang berada di hadapan orang ramai. Mintakan kepada Allah supaya rasa takut kepada Allah itu sentiasa ada dalam hati kita, sama ada ketika kita bersendiri ataupun ketika kita berada di khalayak ramai. Sebab kadang-kadang ada lagi daripada kalangan kita, ketika mana kita berada di hadapan khalayak ramai, rasa takut kepada Allah tu ada, ya. Tetapi ketika mana kita bersendiri, rasa takut kepada Allah tu hilang. Malah kita merasa bebas, ya. Orang-orang yang ada rasa takut dia kepada Allah Ta'ala, dia akan sentiasa merasai muraqabatullah. Dia akan sentiasa merasai pengawasan Allah Ta'ala kepada dia.
Ya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mengawasi kita. Ya. Saya selalu membuat satu perbandingan. Pada zaman kita sekarang ni ada CCTV. CCTV ni kalau ia diletak dekat kedai, diletak dekat rumah, penjenayah takut nak mencuri, nak merompak dekat situ. Mengapa? Dia tahu ada CCTV yang ambil gambar dia, yang menyebabkan identiti dia nanti diketahui. Dan mungkin boleh dibuat report polis dan polis akan tangkap dia, and then kemudian dia dipenjara. So dia takut. Kita ni sebagai hamba Allah perlu untuk sentiasa kita hadirkan bahawa ada CCTV Allah yang sentiasa mengintai kita, mengawasi kita dalam setiap saat. Dalam setiap saat. So sehingga kita tidak akan pernah merasa bebas daripada pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita sedang berada sendiri. Sehingga akan rasa takut itu sentiasa ada dalam hati kita. Maka kita akan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan tegahan-tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut akan Rabb mereka, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta mereka, yang menguasai mereka, yang mengatur mereka, bil ghaibi, dengan cara ghaib. Dia tak nampak Allah atau dia sedang berada pada tempat yang tersembunyi, tetapi dia takut kepada Allah Ta'ala. Maka apa kata Allah? Lahum maghfirah. Orang yang macam ni dia akan dapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengapa? Kerana dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan rasa takut kepada Allah Ta'ala ni adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan tegahan-tegahan Allah. Ketika mana seseorang melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan tegahan-tegahan Allah Ta'ala, maka dia akan dapatkan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Selain daripada itu, Allah Ta'ala akan ampunkan kesalahan-kesalahan dia. Jadi ketika mana seseorang melakukan amal saleh, ya, ia bukan sekadar mendapatkan pahala daripada amal saleh yang ia lakukan, tetapi ia juga mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, innal hasanat yudhhibinas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu ia akan menghilangkan amal-amal keburukan. Nabi kita alaihi salatu wassalam pun ada bersabda, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, watbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Sertailah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Artinya mungkin kita tersilap, melakukan dosa, maksiat, lalu lepas tu kita melakukan amal-amal saleh, tamhuha, maka amal-amal kebajikan ni dia akan menghapuskan amal-amal keburukan yang sebelumnya. Ya? Jadi salah satu asbab untuk mendapatkan maghfirah, ya, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu ialah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala, ataupun mungkin mata manusia sedang tidak melihat kita, kita sedang bersendiri, ya, dan kita tak nampak Allah Ta'ala, tapi kita merasakan takut yang luar biasa kepada Allah, sehingga akan kita melakukan perintahnya dan meninggalkan tegahan-tegahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
pada ketika itu, maka akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan ajrun kabir. Ajrun kabir, kalau kita terjemah, maksudnya ialah ia adalah ganjaran yang besar. Tetapi maksudnya dekat sini ialah ia akan mendapatkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mendapatkan syurga daripada Allah. Ganjaran yang besar. Cuma mungkin menarik kalau kita perhatikan, ketika mana Allah Ta'ala menyebutkan dua ganjaran bagi orang-orang yang takut kepada Rabb mereka secara ghaib. Yang pertama adalah dapat ampunan, yang kedua adalah dapat ganjaran yang besar. Allah Ta'ala mendahulukan ganjaran ampunan, baru kemudian ajrun kabir. Ya? Mengapa begitu? Allah Ta'ala dahulukan ampunan maghfirah. Ya, Allah Ta'ala beri ganjaran pertama kepada mereka maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menenangkan hati mereka. Ya, untuk menenangkan hati mereka yang sebelumnya mereka risaukan. Sebelumnya mereka pernah melakukan kesalahan-kesalahan, lalu mereka risau, takut akan mendapat azab seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala beritahu, kamu dapat ampunan daripada Allah. Kesalahan-kesalahan kamu itu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sehinggakan jiwa mereka tenang. Bila dah dapat ampunan Allah Ta'ala, tak ada dosa, dosa-dosa telah pun diampunkan, sudah secara automatically mereka akan mendapatkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah betapa mahalnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajaran penting bagi kita daripada ayat ni, mari kita berusaha supaya rasa khasyatullah, rasa takut kepada Allah itu sentiasa bersemayam dalam hati kita, sehinggakan ke mana sahaja pun kita pergi, di mana sahaja pun kita berada, ada atau tak ada orang, kita akan tetap istiqamah dalam kebaikan dan istiqamah meninggalkan keburukan, maksiat-maksiat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana rasa takut kita bukan lagi kepada manusia. Kita melakukan kebaikan bukan kerana takut orang kata apa. Kita meninggalkan dosa bukan lagi kerana takut apa orang kata, tetapi kita melakukan kebaikan tu dan meninggalkan tegahan itu kerana rasa takut kita kepada Allah. Macam mana tadi supaya rasa takut itu hadir dalam hati kita? Pertama, teruskan tingkatkan ilmu kita, pengenalan kita akan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, kita perlu untuk sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa yang saya bacakan sebentar tadi boleh untuk kita amalkan. Allahumma inni as'aluka khasyataka bil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku pohon kepadamu, hadirkan rasa takut dalam hatiku kepadamu ya Allah, bil ghaibi wasyahadah. Sama ada aku sedang bersendiri ataupun aku sedang berada di khalayak ramai ya Allah. InsyaAllah ketika mana ini telah hadir dalam hati kita, maka kita akan dapat maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala. Bukan sekadar itu, Allah Ta'ala akan kurniakan ganjaran yang besar kepada kita, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan ayat yang ke-13, ya. Pada ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur, ya. Yang bermaksud, dan rahsiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sesungguhnya dia Allah Maha mengetahui segala isi hati. Baik, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bisi'ati ilmih,
tentang keluasan ilmu Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, wa asirru qawlakum, rahsiakanlah, sembunyikanlah wahai manusia akan ucapan-ucapan kamu. Ya. Bahkan fi ayyi amrin min umur, perkara apapun kamu sembunyikanlah. Awijiharu bi, ataupun kamu jaharkan. Ya, ataupun kamu jaharkan. Kamu buat secara terang-terangan. Fahuma indallahi sawa', maka kedua-dua itu sama sahaja bagi Allah Ta'ala. Innahu subhanahu alimun bimudmaratis sudur, kerana Allah Ta'ala itu maha mengetahui akan apa-apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Fa kaifa takhfa alaihi aqwalakum wa a'malakum, lalu bagaimana kamu dapat sembunyikan ucapan-ucapan dan amal-amal perbuatan kamu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. So pada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keluasan ilmu Allah Ta'ala. Ya. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, wa asirru, kamu sembunyikanlah, kamu rahsiakanlah, kamu tutuplah rapat-rapat. Qaulakum, ucapan kamu. Sebenarnya bukan sekadar ucapan, amal perbuatan kamu. Apa sahaja yang kamu nak sembunyikan tu sembunyikanlah, tutuplah rapat-rapat, rahsiakanlah. Ya, awijiharu, ataupun kamu jaharkan, kamu lakukan secara terang-terangan. Itu sama sahaja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi bagi ilmu Allah. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan perkataan wa asirru daripada awijiharu, rahsiakan, lepas tu baru Allah Ta'ala kata ataupun kamu jaharkan. Ya, maksudnya kamu lakukan secara terang-terangan. Ya. Zakara subhanahu wa ta'ala ma yasirruna awalan li'annahu in kana ya'lamuhu fahuwa subhana ya'lamu ma tajharuna bihi min babil awla. Jadi pada ayat ni Allah Ta'ala dahulukan perkataan wa asirru dan rahasiakanlah, baru awijiharu ataupun kamu jaharkan. Ini masuk kategori min babil awla. Ya, istilah dia min babil awla. Maksudnya gini, kalau yang kita rahsiakan sahaja Allah Ta'ala tahu dengan terang, apatah lagi yang kita lakukan secara nyata, secara terang-terangan. Yang dirahsiakan sahaja Allah Ta'ala tahu, apatah lagi yang tak dirahsiakan. Maka oleh kerana itu, tidak ada tempat kita bersembunyi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Tidak ada tempat kita bersembunyi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sebenarnya dapat kita jadikan menjadi satu motivasi untuk melakukan amal-amal kebaikan, dan dapat menjadi satu amaran untuk menegah kita daripada melakukan perbuatan dosa. Ayat ini menjadi motivasi untuk kita melakukan amal kebajikan. Maka melalui ayat Allah Ta'ala, Allah beritahu kepada kita, kita rahsiakan kebaikan-kebaikan itu ataupun kita lakukan secara terang-terangan, itu semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi ini dapat menjadi satu motivasi kepada kita supaya kita bersungguh-sungguh melakukan amal-amal kebajikan. Bukan sahaja ketika mana ada mata manusia melihat kita, ada telinga manusia mendengar kita. Bahkan ketika mana kita bersendiri pun, kita akan bersemangat melakukan kebajikan tersebut. Mengapa? Kerana kita tahu Allah Ta'ala mengetahuinya.
Bahkan kebaikan dalam hati kita pun kita akan jaga. Mengapa? Kerana kebaikan yang tersimpan dalam lubuk hati kita ni pun Allah Ta'ala tahu. Maka kita tidak menyimpan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat dengki, takbur dan lain-lain sebagainya. Mengapa? Kita tahu apa yang kita rahsiakan, kita sembunyikan ni pun Allah Ta'ala tahu. Pada masa yang sama, ini menjadi satu amaran bagi kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Mengapa? Kerana kalau kita melakukan perbuatan maksiat, kita rahsiakan maksiat tersebut ataupun kita lakukan secara terang-terangan, itu semua diketahui oleh Allah. Hatta maksiat hati yang kita simpan, mungkin kita simpan sifat takbur, kita simpan hasad dengki, ya, kita simpan sifat marah, kita simpan sifat-sifat yang buruk yang lain, kemunafikan dalam hati kita, semua Allah Ta'ala tahu. So, ayat ini sekaligus menjadi amaran kepada kita supaya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, hatta maksiat yang tersembunyi, yang mungkin hanya kita sahaja yang mengetahuinya, atau malah kadang-kadang kita pun tak sedar. Ya? Innahu alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dada manusia. Bukan sekadar amal zahir, amal-amal yang ada di dalam dada kita, dalam hati kita ni pun Allah Ta'ala tahu. Apa yang ada dalam hati kita? Bima fiha minan niyat. Ada niat. Maka niat yang baik Allah Ta'ala tahu, niat yang buruk pun Allah Ta'ala tahu. Maka oleh kerana itu, sentiasa buat niat-niat yang baik, jangan buat niat-niat yang buruk, ya. Apa yang ada dalam hati kita? Wal iradat, keinginan-keinginan yang baik Allah Ta'ala tahu, keinginan-keinginan yang buruk Allah Ta'ala tahu, ya. Maka buat keinginan-keinginan yang baik dalam hati kita, jangan simpan keinginan-keinginan yang buruk dalam hati kita. Kalau itu saja Allah Ta'ala tahu, fa kaifa bil aqwali wal af'al allati tasma' wa tara. Lalu bagaimana dengan ucapan, perbuatan yang dapat didengar dan yang dapat dilihat? So, sudah tentulah Allah Ta'ala mengetahuinya dengan sangat-sangat jelas, ya. Jadi ini satu ayat yang sangat luar biasa, ya, yang mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha luas pengetahuannya. Dan sebenarnya inilah salah satu ayat yang membuat kita kenal dengan Allah Ta'ala, yang insya Allah dapat membuat kita takut kepada Allah Ta'ala sebagaimana tadi yang disebut pada ayat 12, ya. Nak menghadirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala itu tadi adalah kita kenali Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala itu? Salah satunya Allah Ta'ala jelaskan pada ayat 13 ini. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Ya. Baik. Kita teruskan ayat yang ke-14. Pada ayat 14 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya. Kata Allah Ta'ala, apakah layak Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Ya. Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni satu dalil, ya, satu dalil akli, dalil logik akal tentang pengetahuan Allah Ta'ala atas seluruh makhluk ni. Pada ayat sebelumnya tadi Allah Ta'ala mengatakan kita rahsiakan ataupun kita lakukan secara terang-terangan, Allah Ta'ala tahu. Bahkan Allah mengetahui semua isi hati kita.
Kenapa Allah Ta'ala tahu? Bagaimana Allah Ta'ala boleh tahu? Ini yang menjadi persoalan mungkin. Maka Allah Ta'ala datangkan dalil secara akli. Dalil dia secara logik akal manusia. Apa dia? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Adakah layak, patut Allah Ta'ala tidak mengetahui makhluk yang diciptanya? Ala ya'lamu rabbul alamin khalqahu wa syu'unahum wa huwa alladhi khalaqahum wa atqana khalqahum wa ahsanahu. Apakah patut Allah Rabb sekalian alam yang mencipta makhluk ini, yang mengatur mereka, yang menyempurnakan penciptaannya, tidak mengetahui? Wa huwal latiful khabir, padahal Allah itu maha latif, maha halus. Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi maha khabir, lagi maha mengetahui. Jadi logik akalnya, kenapa Allah Ta'ala dapat mengetahui semua tentang makhluk ini? Kerana Allah yang mencipta kita. Allah yang mencipta kita. So, Rabb, Allah Ta'ala yang telah mencipta kita, maka sudah tentu tahu kita. Rabb yang mencipta kita sudah tentu mengetahui semua tentang kita. Kerana dia Allah yang mencipta kita, itu sebabnya Allah Ta'ala dapat mengetahui seluruh manusia ni, apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lakukan secara terang benderang. Apa yang mereka lakukan di hadapan orang ramai, apa yang mereka lakukan ketika bersendiri dan di hadapan orang ramai, Allah Ta'ala tahu semua. Kerana kita ni makhluk Allah, kerana kita ni ciptaan Allah, dan sudah sepatutnya Rabb yang mencipta mengetahui tentang ciptaannya. Itu logik akal manusia begitu. Seseorang kalau dia mencipta sesuatu, dia mesti tahu betul mengapa dia yang cipta. Mulai daripada hal yang paling kecil, komponen paling kecil sampai paling besar, dia yang cipta. Kita pun macam tu. Daripada tiada menjadi ada, daripada air mani berubah sehingga akan berbentuk manusia macam ni, Allah Ta'ala yang cipta kita. Sepatutkah Allah Ta'ala tidak tahu tentang kita? Jawapannya tak patut. Mesti Allah Ta'ala tahu. Tak mungkin Allah Ta'ala tak tahu. Ditambah lagi wa huwal latiful khabir. Ditambah lagi Allah itu maha latif. Hatta adraka as-sarair wa ad-dhamair. Sehingga kan Allah Ta'ala dapat mengetahui hal-hal yang sangat rahsia. Jadi tak mungkin. Rabb kita itu maha latif, maha khabir, maha halus. Al-latif itu artinya maha halus. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang sifat Al-Latif. Kata beliau macam ni: wa minal ma'ani Al-Latif, antara maksud Al-Latif, kata beliau, annahu yaltufu bi'abdihi wa waliyihi. Allah Ta'ala maha latif kepada hamba dan kekasih-kekasihnya. Contohnya apa? Fayasuku ilaihil birr wal ihsan min haitsu la yash'ur. Antara maha latif Allah Ta'ala tu, maha halus Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala arahkan hamba dan kekasihnya kepada kebaikan min haitsu la yash'ur, tanpa dirasai, tanpa disedari oleh hamba tersebut. Wa ya'simuhu minasyarri min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala jaga ia daripada keburukan daripada sisi yang tak dia sedar juga. Wa yarqihi ila al-a'la al-maratib bi asbabi la takunu min al-'abdi, dan Allah tinggikan darjatnya dengan sebab-sebab yang tidak ada pada hamba itu. Begitulah maha latifnya Allah, maha halusnya Allah.
Khabir lagi, maha mengetahui. Jadi selain Allah Ta'ala Rabb yang mencipta kita, maka sudah tentu mengetahui semua tentang makhluk ciptaannya. Allah itu mempunyai sifat latif dan khabir lagi, maha halus lagi, maha mengetahui. Sehingga kan tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala daripada seluruh makhluk ini. Sebab itu Allah Ta'ala katakan pada ayat 13 tadi, wa asirru qawlakum awijharu bi innahu alimun bidhatis sudur. Kamu rahsiakan ataupun kamu lakukan secara terang-terangan, sama sahaja bagi Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala Rabb yang mencipta makhluknya, Allah Ta'ala Rabb yang mencipta kita, sudah tentu pencipta tahu tentang ciptaannya. Ya, selain daripada itu, Allah Ta'ala pencipta ini juga mempunyai sifat Al-Latif dan Al-Khabir, yang membuat Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, hatta yang paling tersembunyi sekalipun. Maka ayat ini sepatutnya membuat kita semakin kenal dengan Allah Rabb yang mencipta kita, semakin tahu tentang Allah, dan membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan kita semakin banyak melakukan perkara-perkara yang Allah perintahkan dan meninggalkan tegahan-tegahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat sekadar itu sahaja kuliah kita pada hari ini, tafsir dan tadabbur surah Al-Mulk ayat 12 sehinggalah ayat 14. Moga-moga ayat-ayat Allah Ta'ala ni dapat menyentuh hati kita, dapat masuk ke dalam hati kita, sehingga akan ia menjadi satu panduan dalam hidup kita, dalam meniti perjalanan kita menuju Allah Rabbul Alamin. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.